السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة الحياة والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-26 daripada bulan Muharram 1445 Hijriah, nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah kepada semua terus menerus menyantuni nikmat rezeki dari segi kelapangan masa untuk kita memanfaatkannya, berada di rumah Allah, berada di taman syurga Allah, berada di majlis menerima keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah ta'ala. Amin. Pada malam ni kita menyambung siri pengajian kita dan kita masuk pada siri halaqah yang ke-87 pada malam ini. Alhamdulillah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siri ke-86 yang lalu kita sedang dan masih membincangkan iaitu tentang 10 ciri, 10 kriteria bagaimana seorang Islam dengan kepribadian yang cemerlang. 10 ciri yang boleh menyumbang untuk menjadi seorang Islam dengan syakhsiyah, dengan personality, dengan kepribadian, dengan teladan
dengan role model yang cemerlang, yang mana kita telah pun melalui siri-siri sebelum ini. Yang pertama, kita ingat balik, mestilah seorang Islam itu mempunyai akidah yang sejahtera ataupun akidah yang selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah seorang Islam itu apabila beribadah, ibadahnya di dalam keadaan yang betul. Ibadah yang betul. Yang ketiga, seorang Islam dengan kepribadian yang cemerlang itu hendaklah mempunyai akhlak yang mantap atau akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Dan yang keempat, perbincangan kita pada siri sebelum ini, iaitu al-qudratu fil 'aish. Orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang itu hendaklah ia mampu berdikari. Ia mampu berdikari. Berdikari ini hendaklah kita melihat dalam skop yang lebih luas. Ya. Kerana ada orang memahami berdikari ini dalam skop yang terbatas. Ya. Sebenarnya mempunyai ataupun mampu berdikari ini, kita kena faham, untuk mampu kita mesti tahu dulu. Tidak akan dapat mencapai tahap mampu selagi belum tahu. Ya, kita mesti tahu dahulu, kemudian baru datang mampu. Ya. Apabila mampu, barulah dia akan pergi kepada stage yang ketiga, tahap yang ketiga, iaitu beristiqamah. Jadi makna untuk istiqamah ini, dia mesti bermula dengan tahu. Tahu ini makna dengan ilmu. Bila ada ilmu, baru mampu buat. Dan mampu bertahan, namanya istiqamah ini. Dia mesti mempunyai sokongan-sokongan daripada beberapa aspek. Dan berdikari ini adalah perkataan ringkas daripada berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari. Ya memanglah berdiri atas kaki sendiri. Kalau berdiri atas kaki orang lain marah lah. Kita duduk pijak kaki dia. Jadi berdiri di atas kaki sendiri, berdikari ini maknanya orang yang mempunyai pendirian. Orang yang ada stand. Orang yang ada pegangan. Orang yang ada pedoman. Orang yang tahu apa dia buat. Orang yang di dalam status yang bagaimanapun, sama ada ia seorang remaja meningkat dewasa, sama ada ia bujang ataupun telah berkelamin, berumah tangga, ataupun diuji Allah menjadi ibu atau bapa tunggal, ataupun diuji dengan pelbagai lagi bentuk ujian-ujian yang sebenarnya petanda daripada kasih sayang Allah. Sebab itulah Allah menguji hamba-Nya memang sesuai dengan tahap kemampuan hamba-Nya sendiri. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan mampu berdikari ini, dalam keadaan apapun dia mesti
mempunyai kekuatan untuk mendepani keadaan semasa, menjadikan peristiwa kejadian lalu sebagai satu pedoman kekuatan untuk terus maju, untuk move on, orang kata. Bila dah boleh move on, baru kita boleh keep it up. Kita mempertahankannya. Ya. Jadi di sinilah yang dikatakan berdikari ini. Jadi jangan kita sempitkan berdikari ini hanya untuk tahap-tahap umur yang tertentu sahaja. Bukan. Berdikari ini bukan bermakna seseorang itu dalam keadaan dia seorang freelancer ataupun dia buat kerja secara bebas. Ada kerja, ada gaji, orang kata. Ya. Kalaulah dia ni rider ataupun dia food grabber dan lain-lain, maka rajin dia berusaha dengan tidak mengabaikan perintah-perintah Allah, mencuaikan perintah-perintah Allah, rajin dia bekerja sampai dia punya target untuk hari itu, dia berhenti. Dia rehat, esok dia akan fikir balik. Nak cari rezeki. Dia berdikari bukan setakat itu. Bukan setakat itu. Kalaulah itu yang difahamkan sebagai berdikari, nampak terlampau terbatas, terlampau sedikit, terlampau cetek pemahaman kita dalam erti berdikari. Sebenarnya seorang yang sudah berkelamin, berkeluarga, seorang yang menjaga ibu dan ayahnya, atau menjaga ibu atau bapa mertuanya, sama ada ibu atau bapa, ibu mertua, bapa mertua dalam keadaan sihat, mahupun ujian yang lebih lagi apabila ibu bapa atau mertua dalam keadaan sakit. Sebab orang yang boleh jaga ibu bapa ini sebenarnya Allah bagi rezeki pada dia. Dalam ramai anak-anak, sebenarnya bukan semua anak-anak dapat rezeki jaga mak bapak. Jadi orang yang berdikari, apabila dia memahami dia Allah rezekikan jaga mak ayah dia, walaupun dari sudut kemampuan ekonomi dia agak jauh lebih diuji berbanding adik, abang, kakak dia yang lebih berkemampuan, tapi Allah bagi rezeki dia jaga. Di situlah perlu ada satu motivasi yang dikatakan bagaimana nak menjadi seorang Islam dengan kepribadian cemerlang. Dia mesti boleh berdikari. Dia tahu apa dia nak buat. Dia tahu dia nak merancang bagaimana. Ini cukup penting. Ya? Baik itu pada siri kita yang lalu. Ya, orang yang cemerlang, orang Islam yang cemerlang ialah orang yang mampu berdikari. Dia tidaklah terlampau menjadi individu yang terlampau berharap pada orang lain, ataupun dalam masyarakat, ataupun dalam keadaan komuniti yang lebih besar. Dia tidak menjadi serpihan-serpihan masyarakat yang dinamakan masyarakat subsidi. Ini semua istilah-istilah yang menunjukkan tidak ada kekuatan berdikari kepada individu itu. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa saya perlu membuat satu bentuk khulasah ataupun kesimpulan dalam memahami apa erti berdikari itu. Ya? Baik. Untuk kali ini kita melihat ciri yang berikutnya, iaitu ciri yang kelima daripada 10 ciri. Bagaimana seorang Islam itu dia mempunyai personality, syakhsiyah
kepribadian yang cemerlang. Maka yang kelima disebut sebagai al-ma'rifatul wasi'ah. Itu kata ringkasnya. Ya. Iaitu orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang ini mestilah mempunyai pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas. Knowledge yang ada pada dia biarlah dalam bentuk yang senantiasa diperkayakan. Berlaku satu unsur enrichment, pengkayaan. Dia tidak sekadar merasa cukup dengan rezeki ilmu yang dia dapat, malahan dia akan cari pintu-pintu pembukaan rezeki untuk memperolehi ilmu Allah yang maha luas ini. Ya, untuk meletakkan diri dia sebagai orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang, dia mesti mempunyai pengetahuan yang luas. Knowledge. Ya. Pengetahuan yang luas. Jadi bila kata pengetahuan ini, hendaklah kita melihat secara adil. Secara adil di sini, jangan semata-mata kita jadi berat sebelah dalam melihat ilmu. Sebab bila kita memperkatakan tentang ilmu, tentulah yang pertama ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, duniawi ini. Dan yang keduanya adalah keilmuan berkaitan dengan ukhrawi, keakhiratan. Tak kiralah disiplin ilmu asas kita, fundamentals knowledge yang kita ada, disiplin ilmu yang kita ada dalam bidang-bidang yang pelbagai, sama ada sampai kepada tahap professionals, tak kiralah. Dari segi keduniaan, kita boleh memakai apa juga bentuk warna uniform, pakaian seragam. Kita boleh pakai apa juga pakaian seragam. Dari segi career, dari segi kerjaya keduniaan. Tetapi supaya lebih adil mengikut neraca agama, mizan agama ini, orang yang berjaya, orang yang cemerlang ialah dia tidak melupakan satu firman ilahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahul azim. Secara mudah faham, makna yang berkaitan dengan keakhiratan itu adalah lebih aula, lebih utama, priority daripada yang berkaitan dengan keduniaan ataupun duniawi. Di sinilah kita melihat masyarakat Islam, ya, bukan Islamnya. Islam memang senantiasa excellence. Cuma untuk memastikan Islam itu di dada, di pandangan masyarakat cemerlang, masyarakat itulah yang akan mengolahnya. Supaya tidak nanti orang merendahkan Islam kerana kepribadian penganutnya, kerana kepribadian pendukungnya. Inilah yang cukup penting, saudara. Sebab itulah penguasaan keilmuan dunia itu adalah satu tuntutan. Sebab kita hidup di dunia yang sementara. Ya. Dan dalam satu riwayat yang lain, ada disebutkan, aukamaqal, kalau kamu inginkan dunia dengan ilmu. Dan jika kamu inginkan akhirat dengan ilmu juga. Dan kalau kamu ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah dan kepada penonton sekalian yang sedang mengikuti siaran langsung kita ini, jelas memperlihatkan Islam adalah agama ilmu.
Islam bererti selamat. Untuk selamat mesti ada ilmu. Dan ilmu tanpa amal masih belum lagi selamat. Sebab ilmu tanpa amal, tuan-tuan guru kata, kita jadi orang yang rugi. Sebab kita ada ilmu, tapi amal kita tak nak perkayakan. Dan amal tanpa ilmu lebih berbahaya. Amal tanpa ilmu, tuan-tuan guru kata, sesat. Antara rugi dengan sesat, semua orang boleh faham secara mudah. Terminologi, pengistilahan, rugi dengan sesat. Tentulah lebih bahaya sesat. Jadi kalau beramal tanpa ilmu, dia jatuh sesat. Dan amal ini adalah sesuatu yang melibatkan tuntutan agama. Yang dalam istilah sekarang ini dipanggil maqasid atau objektif, tujuan. Maqasid syariah. Ya. Tujuan atau objektif di dalam perundangan Islam. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik kepada huraian pertengahan tadi, tak kira kita ni sebagai seorang apa, sama ada penjawat awam atau penjawat swasta, bidang pekerjaan kita, sama ada kita lah majikannya atau kita ni ahli kepada majikan, maka tidak akan terlepas sesiapa pun dalam keadaan status pekerjaan daripada serendah-rendahnya kepada tahap yang paling tinggi dari segi ilmu keduniaan, dia takkan terlepas daripada tuntutan agama. Yang dicari rezeki itu, yang namanya bekerja itu, yang namanya berkejaya itu, dia akan menjadi ibadat apabila menempuh 5 syarat. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala memberitahu. Maknanya, setiap hari Jumaat kita akan mendengar khatib akan membaca ayat ini di dalam khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidak aku jadikan, bermakna aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia itu hanyalah semata-mata untuk beribadat kepada aku. Jadi nak ceritakan bahawa kerjaya kita apabila menempuh 5 syarat, tak kira apa kerja sekalipun, janji kerja itu halal, tidak melanggari hukum hakam agama, dia akan jadi ibadat bila menempuh 5 syarat. Tetapi kalau tidak menempuh 5 syarat, dan 5 syarat ni tak boleh pilih-pilih, 4/5, 3/5, 1/5, tak boleh. Dia mesti 5/5 baru jadi ibadat. Dalam Islam ni ada penomboran itu, yang mana bilangan penomboran itu kesemuanya wajib dibuat. Contoh rukun sembahyang. Menurut mazhab Syafi'i, 13 perkara. Tak boleh skip mana-mana. Wajib. Wajib. Tetapi ada juga penomboran yang dituntut dalam agama Islam ini, penomboran itu dia melibatkan afdaliyah, keutamaan. Ada yang boleh buat dulu sebab dia berkait dengan kemampuan. Ada penomboran itu mesti ikut sekuensnya. Ikut dia punya susunan nombor. 1 mesti nombor 1. Nombor 2 mesti nombor 2. Nombor 3 mesti nombor 3.
Ada sistem penomboran tuntutan dalam agama ni, dia hanya letak nombor tetapi dia berlaku secara serentak. Ada? Dia letak nombor tu untuk tunjuk ada bilangan. Tetapi pelaksanaan serentak 3 atau 4 nombor. Itu yang kita kena faham tu. Dan di dalam penentuan sesuatu career, sesuatu kerjaya nak jadi ibadat, ya, dia mesti menempuh 5 syarat. Maka kita duduk di premis, ya, hampir 3 suku hari cari rezeki sampai tak sempat datang masjid surau nak dengar kuliah. Ya betul, duduk di sana tu ibadat, tapi satu segi kita telah mengabaikan tuntutan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebab seolah-olah pemahaman ada di antara orang kita, kerja datang masjid sembahyang berjemaah ni, tak kira di masjid atau surau, ini hanya tuntutan orang-orang tertentu saja. Kata mereka. Mungkin yang datang masjid surau ni, bagi salah faham mereka itu hanya untuk orang-orang yang dah lanjut usia je. Namanya orang tua, orang antik, senang faham lagi, dah pencen, ya, tempat kerja pun dah tak terima dah, ya, angkat nombor daripada 55, 57, 58, 60, 66, akhirnya nombor tu tak main peranan dah. Kau tak boleh kerja dah, duduk rumah aja. Tapi takkan nak duduk di rumah tak habis-habis. Rumah Allah itu jangan lupa. Sebab bila pergi haj atau umrah, kita pergi rumah Allah yang paling agung. Tetapi kenapa ramai orang yang telah pergi ke rumah Allah, iaitu Baitullahil Haram, bila balik semula ke tanah air, tidak datang ke wakil-wakil daripada rumah Allah yang namanya masjid ataupun surau. Itu kena fikir banyak orang yang dah balik haji, balik umrah ni. Kenapa bila balik haji, balik umrah, masjid surau bukan tempat yang menjadi pilihan utama? Majlis ilmu di masjid surau kenapa bukan majlis pilihan utama? Dia kena letak satu tanda soal besar. Untuk dia buat muhasabah, accountability balik, adakah ikhlas dan menepati kita menjadi duyufur Rahman ataupun tetamu Allah dalam status yang macam-macam. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu dia belum. Ya. Sebab itulah dalam kita mencari rezeki ataupun berkerjaya, ya, sama ada terikat dengan majikan ataupun bebas. Di sana jangan kita lupa satu lagi tuntutan keilmuan setelah kita berjaya dengan profession kita itu, satu lagi tuntutan yang tak mengira disiplin ilmu kita bidang agama atau profesional, iaitulah menuntut ilmu pengetahuan keagamaan. Jadi insya-Allah kita beri laluan sebentar untuk menghormati azan. Insya-Allah. Perkara yang sering diabaikan ataupun orang sekarang kata terlepas pandang. Apabila sudah berjaya dalam urusan kerjaya keduniaan ini, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan gaji dan sebagainya, kadang-kadang ramai masyarakat Islam terlepas pandang bahawa orang yang cemerlang itu dia boleh datang ke rumah Allah.
dia boleh datang berjemaah. Kalau ikut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang bersyukur itu bila ditanya oleh anak-anak murid kepada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapakah wahai Tuan Guru orang yang bersyukur? Maka dijawab oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang yang bersyukur itu sebenarnya adalah orang yang dapat mendirikan sembahyang berjamaah di tempat azan diazankan, terutamanya pada waktu subuh. Itu dia. Spesifik kita tengok perkataan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bermakna, apakah tuan-tuan guru, ulama-ulama mujtahid dahulu, mereka ni hanya berbicara bab pengetahuan agama semata-mata? Tidak. Ulama-ulama yang hebat dalam bidang matematik, dalam bidang ilmu falak, dalam bidang perubatan, sebut nama-nama besar Ibnu Sina dan lain-lain. Mereka menguasai cabang ilmu yang nampaknya keduniaan. Sebelum itu mereka pastikan beresnya mereka dalam ilmu Al-Quran sebagai induk untuk masuk ke dalam ilmu agama yang lain. Dan akhirnya Allah rezekikan mereka menguasai cabang-cabang ilmu yang menguasai dunia ini. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah apa juga uniform yang kita pakai, apa juga perniagaan yang kita lakukan, bagaimana besar pun pendapatan rezeki daripada Allah yang dikongsikan kepada kita, pastikan kita dan ahli keluarga kita, di sinilah berjayanya Ali Imran yang hingga dicatatkan namanya sebagai salah satu surah dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia berjaya mentarbiah keluarganya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, mereka yang berjaya, mereka yang cemerlang adalah di mana lelaki yang orang Islam kata, yang Jakim kata satu ketika dahulu, nak melahirkan lelaki yang namanya suami, yang namanya ayah, yang namanya imam kepada keluarganya, adalah lelaki qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah. Orang lelaki itu pemimpin kepada orang perempuan, atau kamakan. Jadi dengan arti kata lain, yang namanya lelaki, yang namanya anak lelaki, yang namanya menantu lelaki, yang namanya ayah, yang namanya suami, yang namanya ketua majikan dalam pekerjaan, adalah mereka yang berjaya nombor satu mentarbiah ahli-ahli keluarga mereka. Setelah diri mereka mendapat keinsafan dan kesedaran keagamaan ini, maka mendekatkan ahli-ahli keluarga dengan rumah Allah. Dan inilah tarbiyah yang Nabi SAW nak bagi tahu kepada ahli keluarga dan sahabatnya sekembalinya baginda daripada peristiwa agung pada bulan Rajab yang dinamakan Al-Isra' wal Mi'raj. Bagaimana Allah gambarkan lelaki yang soleh pada ketika peristiwa itu. Di antaranya bila ditanya, lelaki yang soleh ini, yang dekat dengan Allah ini, adalah hati mereka senantiasa terpaut dengan rumah Allah. Tuan-tuan, perkara-perkara macam ni jangan rasa tak ada apa-apa dalam hidup kita. Jangan nak jadi cemerlang. Rumah Allah ini hendaklah dijadikan tempat yang gemar kita datang, tempat yang akan kita usahakan keluarga kita datang. Orang motivasi cakap, pastikan tangga masjid, kaki 5 masjid, tangga surau, kaki 5 surau, kasut kita, sandal kita, selipar kita
selipar isteri kita, selipar anak kita, selipar menantu kita, selipar adik-beradik kita, biasa berada di tangga atau kaki lima masjid atau surau. Ini orang yang berjaya. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan rumah Allah ini penuh dengan nur, penuh dengan keberkatan. Majlis ilmu yang diadakan di rumah Allah dan juga majlis ilmu di mana-mana sekalipun, majlis di mana Allah nak mengampunkan hamba-Nya. Majlis di mana para malaikat bertindan-tindan hingga ke arasy untuk menyertai sesiapa juga yang hadir dalam majlis ilmu. Sebab itulah yang dikatakan orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang ini pengetahuannya luas. Bermakna apa? Sebab itulah kebelakangan ini kita dapati ada syarikat-syarikat, ada majikan-majikan yang mengambil tenaga kerjanya adalah dipastikan ataupun di antara syarat untuk bekerja dengan syarikat yang tertentu ini, dia melihatkan kelulusan kepada pemuda atau pemudi ini. Ada yang mensyaratkan kelulusan agama. Ada yang mensyaratkan boleh menguasai Al-Quran. Sebab apa? Sebab bila mereka mempunyai kru, mereka mempunyai pekerja-pekerja yang dalam dadanya ada Al-Quran, yang dalam pemikirannya memahami hukum hakam Islam, bermakna menjaga waktu sembahyang, menjaga amanah dan tanggungjawab taklif dalam pekerjaan, maka dengan sendirinya gejala-gejala yang tak baik seperti riswah atau orang Melayu kata rasuah dan lain-lain perkara, tumbuk rusuk, curi tulang dan lain-lain, tidak menepati masa, tidak punctual, tidak menghormati majikan dan sebagainya, dengan sendirinya akan terhapus apabila tenaga-tenaga kerja ni adalah berjiwa agama. Sebab itu bila diadakan musalla atau surau, masuk waktu sembahyang, semua pekerja sembahyang, dengan bos menjadi imam kadang-kadang, dengan pekerja yang mana-mana saja boleh tolak jadi imam bila-bila masa. Inilah yang dimaksudkan bidang dunia, ilmu pengetahuan dunia dikuasai dan bidang pengetahuan agama juga difahami dengan baik. Jadi inilah yang dikatakan orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang ini, pengetahuannya mestilah al-wasi'ah, luas. Maknanya kalaulah syarikat atau company nak buat majlis doa selamat ke tahlil ke, nak buat sembahyang tarawih di bulan Ramadan di surau, di musalla syarikat, tak perlu ada orang lain. Dengan pekerja-pekerja, bawa keluarga-keluarga yang sudah ditarbiah dengan sistem usrah, sudah penuh musalla syarikat. Tuan-tuan, perkara ini berlaku di syarikat-syarikat tertentu yang kita tengok jarang diturunkan apa masalah dalam pentadbiran dan pengurusan yang orang sekarang kata tata kelola ini. Sebab apa? Sebab apa juga yang dilakukan, maka ketaatan kepada Allah menjadi tunggak dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi ilmu keduniaan dikuasai dengan kepakaran, kemahiran masing-masing, dengan ijazah yang tertentu, tetapi tidak mengabaikan ilmu dunia. Kerana ilmu dunia itulah sebenarnya yang lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada salah seorang jamaah saya ketika saya mengajar di masjid, di salah sebuah masjid di Selangor ini. Waktu itu saya mengajar Al-Quran. Salah seorang yang mengikutinya adalah tuan milik, tuan punya restoran yang agak besar. Bukan warung-warung biasa ni. Kedai makan yang kita kata restoran ini. Ya. Memang lepas kuliah, siapa juga ustaz yang berkuliah di masjid itu,
maka habis saja sembahyang Isyak, memang Tuan Haji ni akan bawa penceramah ke kedai makan dia. Makan percuma, Saiful. Bukan setakat percuma, boleh minta apa saja. Bukan setakat itu, disediakan bilik berhawa dingin untuk penceramah makan dengan AJK Masjid makan. Tiap-tiap malam kalau ada ceramah, memang dia sediakan kami makan. Orang sekarang kata mengeteh lah. Dan dalam perbincangan dengan beliau, saya tanya bagaimana Tuan Haji boleh buat benda-benda macam ni. Perjalanan restorannya alhamdulillah maju. Ya. Beliau menjawab dengan saya, Ustaz, kalau agama di hati, insya-Allah Ustaz, saya memastikan semua pekerja saya ini sebulan sekali mesti ikut fardu ain di kedai makan ini, dia kata. Setiap pekerja saya ni, daripada jaga kaunter sampai ambil order, sampai tukang masak, sampai tukang sapu, semua sekali, sebulan sekali, kedai makan ini buat kelas fardu ain. Dan saya sediakan musalla, bilik semayang yang agak lengkap walaupun tidak besar mana, memastikan masuk waktu semayang, buat giliran, jangan lewat semayang, laksanakan semayang berjemaah walaupun 3 orang, ikut giliran. Oh, tuan-tuan. Dan memastikan pekerja perempuan saya menutup aurah semuanya. Dan menjaga akhlak mesra pelanggan. Sapa customer ini dengan Assalamualaikum, cakapkan terima kasih. Dan bila customer membuat bayaran, ada akad ijab dan qabul, kami jual makanan-makanan ini, maka kita sebagai customer, ya, kami membelinya dengan harga yang telah dinyatakan. Mudah-mudahan diberkati. Dan kalau Ustaz tengok dekat dinding kedai makan saya ni Ustaz, ada doa makan. Ada doa kalau terlupa baca doa makan. Ada doa selepas doa makan. Dan kebersihan tandas dijaga baik-baik. Sebab an-nazafah minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Begitu juga dekat sinki. Ada cermin dan sebagainya. Ditarbiah di situ. Ada cermin, kita lekat stiker, tengok doa, tengok cermin, dia kata. Dan menjaga kebersihan sinki. Dan memastikan tiap-tiap meja ni, apa ni? Kertas tisu. Biar cukup. Ini dekat meja dah lah tak ada kertas tisu. Bubur kertas tisu tu dekat meja tu, kaunter nak pergi bayar. Dah lah begitu, tutup pula tu. Orang nak ambil pun payah. Kita pastikan tisu di tiap-tiap meja ni cukup. Sebab orang makan, orang nak lap apa semua. Kadang-kadang tumpah. Kita sedia cukup. Tak perlu lagi nak panggil waiter nak tisu ke apa. Kita buat awal-awal lagi. Kita study benda ni. Tuan-tuan, adakah contoh yang saya kongsikan ni tak memberi apa erti kepada tuan-tuan yang mendengar? Sebab nak melahirkan seorang Islam dengan kepribadian yang cemerlang, ini yang dikatakan knowledge. Pengetahuan mesti al-wasi'ah, luas. Luas di sini jangan mengabaikan, iaitu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, akhlak, adab. Orang dah makan, ucapkan terima kasih, sila datang lagi. Masa orang nak habis makan, sebelum orang bayar tanya, ada apa-apa yang diperlukan, bagaimana hidangan makanan kami hari ini, ada apa-apa kekurangan, tolong nyatakan pada kami untuk penambahbaikan. Nak cari mana kedai makan sekarang yang tanya customer macam itu, cakap.
Muka yang ambil order tu pun macam singa. Misai pun tak berpotong. Kuku panjang. Pakaian pun kita tengok kotor. Lepas merokok pergi tanya customer nak apa. Bila tanya customer bau rokok kat mulut tu. Siap pula lepas ambil order pergi merokok tu dekat dinding belakang tu. Dan kedai pula tak tulis dilarang merokok kawasan ni. Itu arahan agama. Dilarang merokok kawasan ni. Kalau nak merokok juga pun kita tak galakkan. Kita tak galakkan. Jangan pula nanti ini ruangan boleh merokok, ni ruangan tidak boleh merokok. Orang akan pilih ruangan yang boleh merokok. Di sini bukan masalahnya tegas. Di sini masalah akhlak. Kita mengambil kira orang lain yang makan ni dengan bau asap rokok yang awak hisap tu mengganggu pernafasan dan keselesaan orang lain nak makan di kedai. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Tapi sebab tak nak buat, jadi nak cemerlang macam mana? Ada satu tempat tu saya pergi, dapat 5 bintang MBSE bagi dari segi kebersihan. Kebersihan kedai 5 bintang. Kebersihan tandas 4 bintang. MBSE cek. Di wilayah persekutuan, tandas-tandas ini diperiksa. Tandas masjid di wilayah persekutuan diperiksa dan diberi nilai tarafnya macam mana. Maknanya jangan masjid dan surau ni tandas paling kotor, paling tidak terurus. Kesemua ni melibatkan pengetahuan yang luas. Melibatkan kita cakna, kita alert, ambil berat, prihatin yang tinggi. Kita tak boleh pandang mudah macam mana benda-benda macam ni. Jadi tuan-tuan, cerita ni panjang lagi. InsyaAllah ta'ala sihat tubuh badan, panjang umur, murah rezeki. Kita akan sambung lagi perbincangan ni. Dikatakan orang Islam dengan kepribadian cemerlang ini mestilah mempunyai pengetahuan yang luas ini, insya-Allah. Untuk malam ini kandungan utama kita itu, dan akhirnya kita tengok doa untuk diambil manfaat pada malam ini. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Allahumma la tukhzina yawmal qiyamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa maknanya? Ya Allah, janganlah engkau hinakan kami. Janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Ya Allah, janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Tuan-tuan, yang dinamakan hari kiamat, hari akhirat ini adalah zon waktu yang kita kena fikirkan sementara kita hidup sekarang. Dan di antara untuk memastikan keadaan-keadaan berlalu dengan baik, kehidupan kita, umur kita dimanfaatkan, iaitu kita sering membaca atau berdoa. Doa itu senjata orang yang beriman, dan doa ni adalah mukhul ibadah, otak kepada ibadat. Ajaznakum, saya ijazahkan pada tuan-tuan doa ini untuk diamalkan dan untuk disebarkan, diajar pada keluarga dan rakan-rakan. Maka jawab oleh tuan-tuan, qabil tu ijazah. InsyaAllah itu saja untuk malam ini. Yang baik daripada Allah silap ilmu saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والله أعلم. Terima kasih.